Terima kasih kerana sudi menyertai sesi bedah draft karya. Saya Uday Sangkar SP dan tahukah anda bahawa ada rangka mudah yang boleh anda manfaatkan untuk menulis cerpen yang lebih berjaya. Yang pertama adalah langkah pertama yang saya sarankan adalah supaya fikirkan cerita. Apakah cerita yang mahu ditulis? Atau dalam bahasa Inggeris kita kata brainstorming. Lakukan brainstorming secara sendirian. Fikirkan apakah cerita yang mahu anda tulis. Kemudian perkara kedua, sebelum menulis lagi, ini semua ni berlaku sebelum. Perkara pertama, fikirkan cerita. Kedua, fikirkan siapakah pembaca sasaran. Ya, target audience. Siapakah yang akan membaca cerpen ini nanti? Adakah cerpen ini ditujukan kepada pembaca kanak-kanak, kepada pembaca remaja, kepada orang dewasa? Adakah ditujukan khusus kepada golongan tertentu, misalnya golongan liberal, golongan ibu bapa, golongan ibu mengandung, apa saja? Fikirkan siapakah target, ya, sasaran, pembaca sasaran bagi karya yang belum lagi anda tulis itu. Itu perkara kedua. Dan ingat, semua yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya menulis sejak tahun 1991. Perkara seterusnya, fikirkan media mana. Ya, misalnya mahu dikirim ke akhbar mana atau mahu dikirim ke majalah mana, atau sekarang ini kita ada banyak portal dalam talian. Ke portal mana yang mahu anda kirim? Sebelum kita menulis, kita sudah fikirkan cerpen ini atau karya ini mahu dikirim ke mana. Fikirkan juga berapakah panjang cerpen yang akan ditulis ini. Panjang mungkin dari segi jumlah halaman, biasanya langkau 2, double spacing, langkau 2 menggunakan kertas A4, font Arial. Jadi fikirkan berapa panjang cerpen ini atau berapakah jumlah perkataan. Dan ini boleh juga, kalau kita sudah tahu ke majalah mana atau akhbar mana kita mahu mengirim karya, maka senang. Selalunya dinyatakan di situ. Panjang maksimum cerpen adalah misalnya 1,500 patah perkataan. Jadi pastikan kita juga putuskan. Jadi panjang cerpen saya adalah sekian-sekian. Perkara kelima, fikirkan apakah keperluan atau apakah ada apa-apa sebarang syarat, sebarang panduan yang ditetapkan oleh media itu. Misalnya, contoh, katakan ia sebuah majalah dakwah, majalah Islamik, dan mereka menyatakan bahawa cerpen yang dikirim mestilah bertema dakwah. Contohnya, ya, atau ada majalah yang mengatakan cerpen yang ditulis mestilah ada unsur-unsur budaya atau mestilah temanya berkaitan dengan bahasa. Atau kalau pertandingan Hari Guru mungkin dinyatakan mestilah ada kaitan dengan tema sambutan Hari Guru. Ikut apa yang dinyatakan sebagai syarat dan panduan pada media itu, sama ada akhbar, majalah, pertandingan, portal, apa saja. Jadikan itu sebagai panduan untuk kita menulis cerpen yang mahu diusahakan itu. Perkara 6, kita buat format setting. Ya, format setting maksudnya pada komputer kita, laptop kita buka Microsoft Word dan kita buat setting supaya ada langkau 2, double spacing, ada jidarnya, jidar di kiri kanan, kita masukkan format bagi page numbering, nombor halaman dan sebagainya. Jadi semuanya rangka itu sudah tersedia sebelum kita mula menaip. Dan bila 6 langkah ini sudah dilakukan, bermakna anda sudah bersedia untuk mula menaip. Ya, menaip, terpulang kepada cara anda menaip. Kalau saya kerana masalah pada tangan kiri, maka saya menaip sebelah tangan, perlahan. Anda mungkin laju, bagi yang belajar cara menaip secara formal tentu lebih laju, tapi tidak mengapa. Laju atau perlahan tidak menjadi masalah asalkan kita boleh menaip manuskrip kita. Selepas itu, perkara yang sangat penting bagi saya, kita perlu berehat, kalau boleh tidur sebentar, atau lakukan kerja lain. Ya, lakukan kerja lain selepas kita menaip manuskrip itu. Mungkin berehat atau tidur selama setengah jam, 1 jam, atau buat kerja lain satu hari, atau tinggalkan manuskrip itu selama seminggu. Kerana draft awal kita sudah pun siap. Kita rehat, kita tidur, atau kita tumpukan perhatian kepada kerja-kerja lain.
Boleh saya bertanya? Ya, silakan cikgu. Okey, yang langkah ke-7 tu, kenapa kita perlu, yang saya faham berehat tidur saya faham kita perlu menenangkan fikiran kita. Tapi kenapa kita perlu alihkan fokus kita kepada kerja yang lain? Bukankah kita akan terpesong ataupun idea yang ada pada ketika kita menulis tu akan hilang atau kita lupa? Begini, ini selepas apa yang kita dah siap, dah habis menulis. Cerpen itu sudah siap. Kita sudah siap tulis draft pertama kita. Draft pertama. Draft pertama sudah siap. Dia sudah sampai ke penghujungnya. Jadi kita tinggalkan. Kita tinggalkan setengah jam minimum, ya, 1 jam supaya kita boleh segarkan minda kita. Selepas ini kita akan sambung apa yang kita akan lakukan seterusnya.